Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya jam telah menunjukkan 8.32 malam. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang hadir pada malam ini. Harap semuanya sihat walafiat sentiasa. Yang dihormati Sister Nomasturah Muhammad Arif, speaker kita pada malam ini, dan seterusnya para peserta yang saya sangat hormati sekalian. Saya Nur Hadirah Hanim binti Abu Bakar selaku moderator anda pada malam ini. Sukacitanya, saya mengalu-alukan kehadiran anda semua ke program webinar series Self-Therapy for the Body, Mind and Soul. Buat pengetahuan semua, webinar series pada kali ini terdiri daripada 3 series yang akan dijalankan pada 26, 28 dan juga 30 Disember 2021. Program kita pada malam ini merupakan webinar series yang pertama yang bertajuk Expressive Art Therapy, How Does Art Heal the Soul? Webinar ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada kita semua tentang salah satu bentuk self-therapy iaitu expressive art therapy. Dan webinar ini juga akan memberitahu kesedaran dan juga pengetahuan mengenai pentingnya self-therapy dalam rutin harian, terutamanya dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Tambah-tambah lagi dengan situasi sekarang kan yang sangat mencabar dan sedikit sebanyak menjejaskan kesihatan mental para pelajar. Seperti yang kita sedia maklum, perkongsian kita pada malam ini akan disampaikan oleh Sister Nomasturah Muhammad Arif ataupun lebih mesra dipanggil sebagai Sister Masturah. Assalamualaikum Sister Masturah, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat. Dia punya macam excited kan. Sekali lagi Mahal Aminah tak penat-penat jemput kita. Sangat terharu. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama Sister Masturah. Baiklah, sebelum kita mulakan program, eloklah kiranya saya memperkenalkan dulu sedikit sebanyak mengenai Sister Masturah. Sister Masturah ialah seorang kaunselor berdaftar. Beliau merupakan seorang graduan sejarah pendidikan di Universiti Teknologi Malaysia dalam bidang ijazah sarjana muda sains dengan pendidikan pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, dan beliau telah melanjutkan pengajian beliau ke peringkat master dalam bidang pendidikan, bimbingan dan kaunseling di Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru. Karier beliau sangat berkait rapat dengan kesihatan mental dan kaunseling di Career and Service Center CCSC IIUM. Baiklah, hadirin hadirat sekalian, tanpa membuang masa, saya menjemput Sister Masturah untuk berkongsi mengenai tajuk kita pada hari ini, Expressive Art Therapy, How Does Art Heal the Soul? Silakan Sister Masturah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, cuma saya nak confirmkan, adakah ini akan menjadi soal jawab atau presentation saya seorang?
hanya presentation daripada sistem Masra sendiri. Oh, Kita okay. akan ada sesi soal jawab dekat hujung nanti. Alright. Jadi the floor is yours. Baik. Alright. Okay, terima kasih kepada Cik Moderator iaitu Hadirah. Can I call you Hadirah je? Okay, baik. Boleh. Baik. Sebab boleh buat terus dalam presentation slide ke? Screen. Dia belum dalam reading mode. Ke saya seorang je yang nampak? Okay, tak apa. Sementara tim teknikal tengah nak tukar jadikan dia kepada slide. Yes, Alhamdulillah. Okay. Now, kita balik Bismillahirrahmanirrahim. First of all, sekali lagi terima kasih kepada Mahala Aminah kerana menjemput saya saban tahun jemput wakil-wakil daripada CCSC untuk berkongsi dengan residents of Mahala Aminah, tapi saya percaya ini juga melibatkan resident luar daripada Mahala Aminah sebab saya nampak ada brothers, which is impossible lah kan jadi resident. Kalau sisters tu mungkin lah kita boleh assume semua sisters tu daripada Mahala Aminah, tapi kalau brothers kita tak boleh lah nak assume tu daripada Mahala Aminah. Mungkin ada hubung jalin baik dan sebagainya dengan mahalah-mahalah lain. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan dan pemilihan tajuk yang sangat-sangat menarik. Okay, antara isu ataupun topik berkaitan ekspresif art ni jarang untuk orang tanya-tanyakan ataupun macam menjadi satu tajuk yang fokus. Kita nak cerita tentang apa tu expressive art therapy ataupun adakah benda ni isu dia colouring je, adakah painting je, adakah benda tu sekadar budak-budak punya je. Banyak persoalan yang saya terima bila kita dekat CCSC, Counselling and Career Services Center, pada sesiapa yang belum pernah pergi office kami, kita berada dekat level 2 Rectory Building tu atau apa, Muhammad Abdul Rauf Building, right? Dekat office kami, kita ada satu bilik nama dia Expressive Art Therapy Room. Dan coming soon insyaAllah kita akan ada satu lagi bilik iaitu Snoozelen Room. Tu on the way lah, insyaAllah doakan. Okay, di bilik tu, kalau siapa yang datang dekat CCSC, kebanyakannya akan tanya, CCSC ambil klien budak-budak ke? CCSC ambil klien budak sekolah ke? Budak tadika ke? Bila tanya, kenapa tanya soalan tu? Oh, sebab dalam tu ada permainan, ada watercolor, ada Lego dan sebagainya. Kita ada macam-macam ada dekat dalam tu. Dan persoalan tu sangat normal untuk orang tanya. Jadi peranan saya terutamanya sebagai orang yang in charge pada bilik tu adalah untuk explainkan atau terangkan peranan expressive art therapy atau yang lebih saya suka sebut sebagai creative intervention. Now, kita akan masuk apakah itu expressive art therapy, apa peranan dia, benefit dia dan sebagainya, tapi saya nak awal-awal ni kita cerita dulu. Daripada mana datang expressive art therapy ni? Ada ke budak counselling dan psikologi kat dalam ni? Cuba komen ada kat dalam chat box tu. Kalau ada lah. Tak apa, mengaku je. Okay, nak tengok sikit. Saya nak tengok berapa ramai boleh jadi facilitator saya ni. Okay, ada lagi. Ramai-ramai. Mahala Aminah resident majority apa? Kos apa? Hadirah? Tak silap IRK kan? IRK. Right. Campur. Oh, alright. So setakat ni saya nampak ada yang menjawab. Ada. Alright, okay. Jadi ada segelintir yang memang background dia psikologi ataupun counselling. Tapi yang bukan daripada psikologi dan counselling, jangan risau. Saya bukan nak cerita tentang terminologi yang maha dewa tinggi tu, tak. Kita akan cerita dalam bahasa yang very simple. Okay, so expressive art therapy ni, dia panjang sejarah dia. Dan sampai sekarang, ada orang yang masih tak percaya tentang keberkesanan expressive art therapy ataupun art therapy itself.
Ada ramai lagi yang masih ada rasa macam benda ni untuk budak-budak. Macam persoalan yang saya selalu dapat, benda ni untuk kanak-kanak. Dan benda ni tak sesuai, terapi ni tak sesuai untuk remaja dan ke atas. Tapi percaya tak, saya dengan klien yang dewasa dan orang tua, maksudnya 20 tahun dan 30 tahun dan ke atas pun saya tetap gunakan expressive art therapy. Sebab apa? Sebab saya percaya expressive art therapy ni sesuai untuk semua lapisan umur. Bersesuaian dengan siapa yang handle benda tu. Okay, boleh move next slide. Next. Okay, so sebelum kita pergi jauh, okay, kita nak kena faham expressive art therapy ni satu ke ada banyak? Right, so when we talk about expressive art therapy, saya campur-campur boleh sebab slide dah prepare bahasa Inggeris pula. Okay, when we talk about expressive art therapy, it's an integrative multi-modal approach. So bila kita cakap tentang integrative multi-modal approach, it has more than one approach. Dia bukan hanya sekadar painting, tapi dia mungkin ada creative writing, music, visual art, drama, dance therapy, music therapy. So there's a lot of other approaches yang masuk dalam expressive art therapy ni to reach specific goal. Okay, ada specific goal kenapa kita buat expressive art therapy ni. Jadi dalam treatment ni, orang yang nak handle mesti adalah orang yang train. Be it dalam bidang counselling, psychology or the art therapy itself. Dia mesti handled by orang yang ada dapat training, bukan yang biasa-biasa je. Okay. And then these therapies will help them to explore and understand their reaction to the experience with different form of expressive art. So bila cakap tentang expressive art therapy, dia ada melibatkan lebih daripada satu bentuk art. Bukan sekadar painting, bukan sekadar dancing, tapi dia semua sekali. Cuma dekat CCSC, kita tak adalah lagi bawa elemen dance terapi tu, belum lagi. Music terapi kita bawa slowly, tapi tidaklah macam kita ada instrumen muzik yang sangat hebat, tak, belum lagi lah. Okay? Dance terapi tu belum lagi, drama terapi belum lagi. Di Malaysia, drama terapis yang betul-betul qualified for drama terapis hanya seorang dekat Malaysia ada. Saya pernah jumpa dia, ada rezeki lah jumpa dia, baru dia ada seorang. Okay? Dan kebanyakan kita yang biasa-biasa dekat CCSC kita guna drawing, painting, play therapy, sand therapy soon to be, insyaAllah. Okay, so kenapa ini perlu diuruskan atau dibantu oleh orang yang ada training atau train terapis? Sebab dia jangan confuse tau, dia ada dua. Sama macam mental health and mental illness, kita kena faham perbezaan dia kan. Mental health berbeza dengan mental illness. Sama juga expressive art therapy ataupun art as therapy. Dia ada dua benda. Okay, boleh tangkap Satu art therapy, expressive art therapy ataupun art as therapy. Kalau yang kedua, art as therapy, contoh. Saya memang suka drawing, contohlah, tak ada pun. Saya tak berapa pandai untuk drawing. Tapi contoh, saya memang suka drawing, landscape drawing, suka lukis. Memang saya memang orang yang pandai painting. Jadi bila saya paint, itu adalah satu therapeutic proses untuk saya. Okay, itu jadi art as therapy. Maksudnya saya tak perlukan terapis. Saya tak perlukan kaunselor semasa saya buat art tu. Tapi saya rasa soothing, saya rasa seronok, saya rasa relax lepas saya buat art tu. Sebab saya memang pandai buat. Sama macam orang yang main muzik. Dia memang suka main muzik, dia pandai main muzik dan dia rasa muzik tu terapeutik kepada dia. So itu adalah art as therapy. Tapi berbeza dengan art therapy. So art therapy, you tak semestinya pandai. Lukisan you tak semestinya level Leonardo da Vinci. Ataupun orang-orang yang memang lukisan dia you nampak macam lukisan lah kan. Tak semestinya. Tapi
art terapi memerlukan bantuan atau guidance daripada terapis itself supaya objektif dia untuk kita proses perasaan you, untuk kita proses trauma you, untuk kita proses apa benda yang you suppress, you tekankan dalam diri you tu, kita nak proses. Sebab itulah dinamakan sebagai art terapi. So tak adalah orang yang macam contoh kadang-kadang klien datang kat saya bila saya nak approach ataupun saya nak propose guna art terapi. Dia akan cakap, saya tak pandai lukis lah madam. Saya tak pandai lukis lah sister. Saya tak perlukan awak untuk pandai. Tapi saya hanya perlukan awak untuk pegang apalah, tak kisahlah brush ke apa yang saya nak bagi itu. Fikirkan tentang satu perkara yang mengganggu pemikiran awak sekarang. Just throw it on the paper. Itu je. Itu yang biasanya kita akan buat. Sebab apa? Ingat tak, siapa ada pengalaman? Saya rasa semua orang pengalaman ambil pendidikan seni dulu masa sekolah. Nanti hujung-hujung baru kita try buat kita try buat drawing tu. Okay. Semua ambil pendidikan seni kan kat sekolah. Secara jujurlah, seram tak masuk kelas pendidikan seni tu? Saya honestly, saya seram masuk kelas pendidikan seni. Daripada tingkatan 1 tak seram, suka. Oh tak suka, bagus ya. Oh saya seram. Mungkin sebab cikgu pendidikan seni saya garang kot. Dia mesti, okay awak kena buat shadow, mesti shadow macam ni. Kalau shadow tu tak betul, you memang kena marah macam tu kan. Kalau you buat bulat bentuk apple tu, kalau ada sengit sikit, dah kena marah dengan I punya cikgu pendidikan seni. So mungkin kat situ lah I rasa macam I tak suka kelas pendidikan seni. Okay, tapi hakikatnya expressive art ni langsung tak sama seperti, yes, markah dia seram, betul, betul. Markah tu seram, tak sanggup kita nak tengok kan. Aduhai. Itulah, jadi macam mana tadi? Tapi art terapi ni jauh, sangat jauh daripada konsep pendidikan seni kat sekolah tu. Sebab tu, bila you datang buat session, tak semestinya masuk-masuk terus request saya nak buat art terapi, tak semestinya masuk macam tu. Dia ada proses dia, okay? Tapi bila masuk, you dah start buat ataupun counselor you propose untuk buat art terapi. Dia bukan menilai kepada you punya artwork. Sebab tu kita tak bagi komen cantiknya lukisan you, pandainya you main Lego. Kita tak bagi komen macam tu. Itu adalah satu perkara yang salah sebenarnya kalau you punya terapis bagi komen macam tu dekat you punya drawing. Nanti saya explain kenapa tak boleh. Kalau you pernah lah join mana-mana art terapi punya session kat luar, lepas tu you punya terapis bagi komen dekat you punya drawing kan, ni kosong lah tak ada apa-apa kan, dekat you punya drawing tu macam, oh it's very beautiful drawing, oh you very good in drawing. Itu kita boleh kata sebagai melanggar sikitlah etika terapis tu sendiri, sebab kita sebenarnya tak boleh memberi komen yang memberi judgemental kepada lukisan tu. So kalau I cakap lukisan you cantik, tapi sebenarnya you tengah cerita tentang benda yang sedih dekat dalam lukisan tu, tapi I cakap, oh cantiknya, pandai awak lukis dan it looks so nice and happy, tapi sebenarnya awak tengah lukis benda yang sangat sedih. It just that you translate it into something beautiful. So I dah jadi judgemental kepada you. Alright, so next. And next. Okay, now kenapa bila kita cakap kita tak boleh bagi komen? Sebab tu bila saya ada anak buah, anak kakak saya, bila anak kakak saya dia suka, kita orang video call sebab kakak saya kat Johor, saya seorang je duduk kat KL. Kita orang video call, so anak buah saya tu dia suka tunjuk, Cik Mas, dia panggil saya Cik Mas kan, Cik Mas ni buat ni, dia tulis lukis. Okay, tak ada satu komen pun yang saya bagi, cantiknya abang buat, tu tak ada. Tapi kita dalam art therapy, the process of exploration is very important. Sebab tu bila dengan klien, kadang-kadang dia lukis macam ni je, nampak ke? Mungkin dia lukis ni je kan? Tapi pada orang biasa, mungkin dia nampak benda ni, Allah, dia bukan bulat tapi nampak macam satu bulatan lah kan. Bagi orang biasa macam, kenapa lukis bulat?
Padahal kan awak nak cerita tentang awak punya kesedihan, kenapa awak lukis bulat? So kalau kita adalah orang yang ada pre-assumption and judgment, kita akan terus judge benda ni adalah satu bulatan. Tapi dalam sesi art terapi tak. Saya akan tanya dengan awak, apa yang awak lukis? Itu mungkin jangan terkejut, kadang-kadang lukis macam ni je tapi sebenarnya ini bukan bulat. Ini adalah diri saya. Sebab saya tak suka diri saya sebab badan saya besar. Orang panggil saya gemuk. Saya obes. So saya tak suka. Jadi inilah diri saya. So kita kena berhati-hati. Orang yang handle the therapist that handle the session mesti betul-betul kena be very empathetic dan juga tak boleh ada judgemental terhadap lukisan. Sebab tu klien saya kadang-kadang diorang suka simpan journal, diorang suka ada diary. Tapi saya cakap kalau you keep an art diary, you buat art diary, ada scribble book semua sendiri kan, orang takkan tahu apa benda yang you lukis. So the safest diary is art diary sebenarnya. Orang tak tahu apa yang you lukis. So bila klien saya dah start untuk keep their own journal kan, art journal dan sebagainya, the next follow up session diorang biasa datang dengan saya dengan diorang punya journal tu terus. Kadang-kadang datang tebal, kadang datang dengan ni drawing block terus satu besar ni, drawing block datang untuk buat session. Di situ saya punya benefit daripada dia punya art journal adalah I can discover a lot of things without being judgmental. Hanya berdasarkan dia punya drawing sahaja. Okay. Mana slide saya hilang? Right. So questions. So ada orang yang very cynical tau. Yang macam saya cakap tadi, a group of people who doesn't believe that art actually works. They think that art is just for children because children love to play and children cannot understand the higher functioning. Higher functioning apa? Kalau kita belajar dalam konsep pendidikan, siapa ada cikgu-cikgu kat dalam ni, you would understand pedagogy. The higher level of functioning requires speaking, thinking, analysing dan sebagainya yang higher order punya demand. So orang biasa akan cakap budak-budak tak sampai level tu, jadi diorang boleh buat kepada art session, art therapy. Recently ni kan kita baru kena kita punya flood crisis. Now you can see dalam social media, especially kalau you follow Dr. Putri, she really advocates on early childhood education. Sekarang ni kat social media, kat Twitter, ramai dah tunjuk yang ramai team pergi PPS untuk cater anak-anak kecil dengan art therapy. Although it is true somehow, okay, memanglah main kesan kita kalau kita buat drawing, painting, play dan sebagainya, the main target kita budak-budak. Tapi dia tidak semestinya budak-budak sahaja. Kalau kita pergi mana-mana pusat bantuan kita kan biasa ada kanak-kanak, lepas tu biasanya remaja ada aktiviti dia sendiri, orang dewasa ada aktiviti dia kan. Arts ni pun sebenarnya boleh juga dibuat kepada remaja dan orang dewasa. Tapi the level of complexity is different. Dengan budak-budak, instruction macam dengan budak-budak. Dengan orang yang remaja, instruction macam dengan remaja. Kalau yang dewasa, instruction kena matang. Sebab diorang dah ada higher order thinking. Why expressive art is good for your mental health and healing? Okay, this is one of it. The art enhance brain function by impacting brainwave system, emotion and nervous system. Kita kena tahu brain kita dia ada banyak bahagian. Ada prefrontal cortex, kejap lagi ada gambar yang berkaitan dengan brain, saya explain. Okay. Tapi ada satu kajian yang menunjukkan kita punya brain ni dia the serotonin level ni adalah hormon yang happy, seronok. Okay. Serotonin level akan meningkat sekiranya kita tengok gambar-gambar yang cantik ataupun pemandangan-pemandangan yang indah. Sebab tu dalam Islam pun kalau rasa sedih, renungkan persekitaran. Tengok laut, tengok
you punya langit dan sebagainya kan. Sebab apa? Sebab dia boleh meningkatkan serotonin level. So it's the same thing bila you buat art. Bila you nampak sesuatu cantik, you lukis tu cantik. Walaupun saya kata tadi tak semestinya you pandai lukis, tapi itu adalah you punya own masterpiece. Kan? Walaupun you lukis bulat ni, tapi ini adalah hasil daripada you sendiri. So it's going to give you a mood boost. Dia bagi boosting dekat you punya mood dan eventually dia akan menyebabkan you rasa a bit more relaxed. Okay. So that's why observing art can stimulate the creation of new neural pathway and ways of thinking. Banyak-banyakkan tengok warna, banyak-banyakkan tengok lukisan-lukisan abstrak. Sebab dia boleh create more neural pathway. Ini penting. Okay. Kalau dengan sesi yang saya pernah ada, saya pernah buat group art therapy waktu sebelum COVID lah. Detox stress through art therapy. Ada satu group, tak ramai pun. Group saya biasa target 6 orang atau ke bawah. Tak boleh lebih. 6 tu pun dah macam maksimum dah. So group yang saya dapat tu 4 orang je. Pada orang lain macam 4 orang je, sikitnya untuk buat group kan. Tapi bila you buat group untuk art therapy, 4 orang tu banyak. Ramai. Sebab macam I bagi contoh kan, ini kita tengok bulat. Tapi cerita dia adalah, ini adalah reflection diri dia, dia tak suka diri dia sebab dia badan besar, dia orang panggil dia gemuk, orang ejek dia gemuk, dia obese dan sebagainya, semua kat dalam ni. Dalam satu bulatan je, satu ni je. Bayang kalau dalam 4 orang. Betapa banyak lukisan nampak simple tapi sebenarnya dia ada layering yang kita kena faham. So bila buat sesi dengan saya cerita yang group tu kita punya target adalah detox stress. Isu dia stress saja sebenarnya. Okay, siapa rasa stress datang. Kita buat group. Okay. Sebagai terapis, kerja saya start bila? Agak-agak kerja saya start bila diorang buka mulut ke bila diorang dah start draw? Katalah kita ambil drawing kan. Kerja saya start bila diorang buka mulut ke diorang draw? Atau bila diorang dah terus masuk? Masa draw kot. Okay, masa draw. Dan Asma pun cakap draw lagi. Masa draw, okay. Main teka-teki sikit. Ni nampak ni betul-betul. Siapa yang pernah jadi klien saya ada ke kat dalam ni? Kalau tak ada, okay lah, kita explore sama-sama. Waktu dia draw okay, saya bagi 3 pilihan A, masa dia tengah start draw. B, masa dia start masuk bilik session. C, bila dia start bercakap bila saya tanya. Asma kena buat pilihan Asma yang mana satu? Okay, B. Okay. Ada A, B, C. Start bercakap. Okay, start masuk bilik. Okay, B, start masuk bilik. Okay. Alright. Okay. Ramai B ni. Okay. Okay. C. Okay, C start bercakap bila saya start tanya. Okay. Dah. Okay, kita sampai Anis lah respon. Okay, tak apa. Keep on asking, responding. Okay, balance ni. B dengan C. Ramai juga C. Okay, baik. Thank you for your responses. Sebenarnya kerja saya sebagai terapis, kalau saya start buat creative intervention, masuk je dalam EA room, kerja saya dah start. So meaning, saya kena masuk bilik dulu. Saya masuk bilik tu dulu, klien saya masuk. Klien saya masuk, daripada situ kerja saya dah start. Sebab apa? For expressive art therapy is all about subconscious and you punya abstracting tau. Subconscious maksudnya benda yang you tak sedar. Benda yang di luar sedar you tapi you buat. Semua tu penting untuk saya. Bercakap tak penting. Yes, non-verbal cues. So dia tak penting untuk dia bercakap dengan saya. Walaupun kalau dia dah lukis, saya tanya, dia tak nak jawab, tak penting untuk saya. Sangat. Tak penting sangat berbanding dengan dia punya non-verbal cues. Itu baru cerita drawing. Kalau kita nak start main play therapy. Okay.
Apa barang yang dia ambil, kita kena tengok. Apa dia ambil barang, contoh. Okay lah, kita ambil pen kan. Boleh tak saya tutup background ni? Saya disable saya punya background sekejap saya nak tunjuk belakang. Check. Okay. Senang. Right. So, contoh kalau kita nak main colouring. Ini bukan nak start colour lagi tau. Tak. Belum lagi. Saya akan bagi cue bila saya nak start main colour. Right. So those yang kita nak start main colour, saya biasa akan buka colour macam ni. Besar. So saya akan suruh dia pilih. Bila pilih, contohlah first dia ambil colour purple. Lepas tu dia tengok colour purple ni, tengok. Tak apalah, letak balik. Lepas tu dia ambil colour kuning. Lepas tu baru dia start guna colour kuning. Itu pun masuk dalam perkara yang saya perlu proses. Kenapa mula-mula dia ambil purple, lepas tu dia proceed dengan colour kuning. Tak ada satu sebab yang menyatakan saya coincidentally. Ini kalau you adalah orang yang berpegang kepada expressive art therapy punya intervention, there's no such thing as coincident. Tak ada. Dia ada purpose, cuma klien tak sedar. So itu adalah kerja terapis untuk be more attentive. Sebab tu saya kata 4 orang pun dah ramai. Sebab dalam 4 orang nak tengok dia ambil apa, letak turun balik, naik. Itu 4 orang tu habis 1 jam session, saya takkan ambil session lagi untuk beberapa jam yang seterusnya. Okay. So that is very very important. Jadi hasil daripada 10 session bersama dengan klien-klien saya tu, biasa kita buat 10 session. Objektif kita adalah, sebab kan the name of the group is to detox stress using art kan? Okay. Point dia adalah stress. Biasanya bila kita stress, kita akan buat macam-macam coping mechanism. Ataupun kita ada macam-macam reaction. Ada setengah orang bila dia stress, dia terus tidur. Ada setengah orang dia stres, dia terus mengamuk. Ada setengah orang dia stres, dia makan ataupun tak makan ataupun excessive senaman kan. Ada setengah orang macam-macam cara. Kalau positive coping, kita tak ada masalah. Kalau negative coping, kita ada risau. So negative coping, kita dah start risau. Jadi, you know like respon kita terhadap stres ibarat macam ni. Bayangkan ini cerik panas. Bayangkan ni cerik panas Respon kita terhadap stres biasanya, bayangkan apa yang kita akan buat bila kita terpegang cerik panas. Apa tindakan refleks kita? Alihkan tangan. Okay kan. Kita terpegang, lepas tu kita being reflective lah kan. Kita terus ni. Kalau orang tu terpegang, lepas tu memang cerik ni panas tapi dia biar je tangan dia. Rasa-rasa orang tu ada sakit ke apa? Sama ada saraf dekat tangan dia tak sihat kan, ada sakit, dia tak boleh detect benda ni panas, ataupun dia memang tengah tak fokus. Sebab tu dia tak boleh alihkan tangan dia. Right. So kita ada masalah dengan dia punya reactivity. Jadi kadang-kadang bila kita stres, terlalu stres ataupun kerap stres, our reaction is always like this. Panas, tersentuh, triggered, buat something. Triggered, buat something. Triggered, buat something. Jadi art ini adalah salah satu cara untuk kita bypass our reactive system. So eventually selepas daripada 10 session, keempat-empat memberi feedback kepada saya di mana they have more time to relax. Diorang tidak terus reaktif terhadap trigger. Ada satu trigger tak terus meletup. Rasa stres tak terus macam gini. Ada moment, a few millisecond for them to compose themselves first before they find an appropriate response to the trigger. Itu sahaja yang kita perlukan dalam kehidupan kita beberapa second tu.
Our brain work so fast tau, our brain work so fast. Jadi beberapa millisecond tu sebenarnya sangat-sangat penting untuk kita pilih respon apa yang sesuai terhadap trigger tersebut. Kalau tak, setiap kali trigger kita akan buat benda bahaya, contoh. Setiap kali trigger kita akan buat benda yang merosakkan diri kita. So with art therapy, you can actually bypass the system and instill a few milliseconds for you to compose, relax and decide what is the most appropriate response to the trigger. Sebab tu kena buat hari-hari. Bila dah start belajar, lepas ni kena buat. Okay? Alright. Nampak? Sebab ujung ayat tu, a new neural pathway. Pathway baru dalam otak kita. Supaya dia ada jalan jauh sikit, tak apa, jalan jauh sikit, fikir jauh sikit, baru buat. Supaya kita dapat a much more healthy outcome. Alright, so moving on to the next slide. Itu baru cerita group untuk stres saja. Belum untuk depression ke, anxiety ke, itu lagi lain. Alright, so this is what I said tentang our brain structure. Jangan risau, kita bukan belajar kelas neuropsychology, tidak. Kita hanya belajar simple saja, simple je. Sebab saya nak awak faham. Sebab pun daripada soalan daripada kita punya organizer lah kan, nak tahu apa kaitan ni dengan brain. Bila saya baca, soalan ni macam level, nak kena buktikan ikut brain connection kan. Okay, jadi kita share gambar brain image. Okay, now kalau you tengok dalam brain ni, ada beberapa bahagian. I nak you fokus kepada frontal lobe dan temporal lobe. Dua bahagian ni saja. Yang lain tu tak apalah, nanti ada masa pergi cari sendiri ataupun tengok Grey Anatomy. Okay. So dua bahagian ni. Right. What makes expressive art therapy different from the conventional therapy? Conventional therapy ni yang talk therapy, datang bilik session, cakap 10 session, so semua tu lah, itu conventional session, therapy, sorry. Kita ada cognitive behavior therapy, kita ada behavioral therapy sahaja, kita ada baru-baru ni kita ada DBT, dialectic behavior therapy. There's a lot of other therapies yang fokus dia, main key dia adalah talk, speaking, narrative, bercakap. Okay, banyak sangat terapi yang memerlukan naratif. Klien mesti kena bercakap. Right. Tapi apa beza expressive art therapy dengan conventional therapies adalah dia start daripada lower part of the brain, which is temporal lobe tu dulu. Dia mula daripada lower part of the brain as compared to yang lain start daripada upper part of the brain. Sebab apa dia start daripada bawah? Sebab ingat proses yang saya cerita tadi. Klien masuk, saya buka, tunjuk ni. Saya tunjuk dia punya colour. Lepas tu saya minta dia decide warna yang bersesuaian, yang dia rasa paling relatable dengan mungkin perasaan dia dan sebagainya. So saya tak start dengan, boleh tak awak jelaskan dengan saya apa yang berlaku pada awak minggu lepas? Saya tak start yang tu. Saya start, dia duduk, pilih warna, pilih satu warna atau beberapa warna to reflect your feeling. So saya start daripada bawah, tak perlu. Saya start daripada feeling dulu. Focus on feeling and sensation. Sensation kalau kita main clay, kita main Lego, tu ada sensation lain lah. Tapi kalau setakat tu, feeling tu, kita akan go for colouring dan sebagainya. So kita start daripada bawah, baru go up. Maksudnya, klien identify feelings dulu, baru datang cerita. Sebab ada setengah, tapi situasi ni berbeza ikut jenis klien, ikut jenis individu. Sebab ada setengah-setengah individu yang sangat susah untuk cari perkataan nak cerita. Words cannot do justice. So dia punya pain, dia punya trauma, dia punya sakit tu tak ada perkataan yang dia jumpa untuk cakap. So for this situation, kalau saya tak pusing panjang. Saya akan terus pergi dekat creative intervention. Tak ada nak buat lain, tak ada. Saya terus ambil masuk dalam bilik EA room, insyaAllah. Okay. Ada setengah klien yang duduk-duduk je atau buat session je, dia terus A to Z dia boleh cerita. Tak ada masalah. Perkataan dia cukup. Kota perkataan dia penuh.
Jadi dia boleh cerita. So it depends. So pada klien yang ada challenges to express themselves through words and narrative, kita kena touch on the feeling first. Baru kita bawa dia pergi kepada higher functioning, which is thinking and narrative. Sebab kalau you tak boleh nak touch dia punya feeling, dia tak boleh identify and acknowledge dia punya feeling first, it's going to be very difficult untuk dia start to analyse and process the narrative. So kalau ada orang yang memang betul-betul berada dalam keadaan very deep in the hole lah kan, very deep in the hole, kita nak suruh dia susun cerita, kita nak suruh dia cerita the logical part of dia punya masalah, dia tak akan jadi logik. Sebab dia berada dalam keadaan yang sangat distress, sangat-sangat tak boleh nak fikir dah. Jadi first thing first, bagi je dulu, curahkan je dulu. Tak semestinya make sense pun dia punya drawing tu. Kadang-kadang kan, orang kadang-kadang lah, most of my client tak suka drawing dia orang. Rasa macam buruk lah, saya tak suka. Saya tak nak lah, saya tak dapat balik. Ambil lah, buruk. Tapi sebenarnya, yang dia kata buruk tu, itulah perasaan dia ketika itu. Bukanlah nak kata perasaan dia buruk, tak. Maksudnya perasaan dia berkecamuk. Perasaan dia macam they cannot think straight lah. Jadi sebab itulah terhasilnya lukisan-lukisan yang mungkin agak ada lukisan yang agak menyeramkan, ada lukisan yang agak macam very dark and sebagainya. Itu depending on the level of dia punya intensity lah. Okay, so that is the difference between expressive art dengan conventional art. Conventional session. So kalau conventional session, dia usually akan you explain dulu apa yang nak cakap dan sebagainya. Daripada situ kita akan susun. Alright. Tapi kadang-kadang untuk saya ataupun terapis-terapis lain, biasanya kita akan buat beberapa history taking dulu. Sebab ingat kita tak ada judgemental kan, tapi kita kena faham konteks cerita dia. Kalau kita tak faham konteks cerita dia, kita pun tak boleh bantu dia sebab art is very abstract. That's why bila dah siap, kita ada proses terapeutic session tu. Mesti kena ada. Klien yang kena explain. Bukan saya yang tanya. Maksudnya bukan saya yang bagi makna kepada lukisan dia, tapi dia yang kena memberi makna dan berkongsi makna lukisan dia dengan saya. Because there's no judgmental. Tak ada. Sebab you boleh buat macam ni, orang sebelah you pun boleh buat macam ni juga. I boleh ada 10 lukisan yang sama macam ni, tapi orangnya berbeza, interpretasi dan maksudnya berbeza. Right? So that's why dekat sama ada tengah-tengah ataupun hujung tu usually kita akan campur juga dengan therapeutic session supaya kita nak dapat konteks dia apa. Sebab tu ini adalah art terapi. You perlukan terapis untuk proses. Alright, next. Adakah saya pergi terlalu laju atau terlalu complicated? Boleh Alright, so saya rasa macam saya tengah buat lecture pula kat dalam ni. Alright, so ini perkataan ataupun kata-kata daripada Christian Strang, Professor Neurosciences daripada University of Alabama, Birmingham and former President of American Art Therapy Association. Dia cakap, creativity in and of itself is important for remaining healthy, remaining connected to yourself and connected to your world, to the world. Maksudnya creativity ni is very important and essential part in our life. Kita bukan hanya kreatif untuk nampak cantik. Kita be creative because being creative means we push ourselves to a different dimension. Kita lebih connected dengan badan kita. Kita lebih connected dengan our mind. We can actually understand what is going on in our mind. Then remain healthy. Sebab kalau dunia sekarang is either you tengok social media ataupun macam you student kan, ada rules and regulation. Semuanya structured. Semuanya tersusun. Semuanya you kena buat sebab you kena buat. Tak ada orang pun tanya macam kenapa I kena buat benda ni? Contoh kan. We have the tendency that kita buat apa yang orang suruh kita buat. Dan semua benda dah di-plan untuk kita.
right? So creativity is actually giving you the sense of balance di mana you ada ruang untuk diri you sendiri and it's okay. You can be as messy as possible in a creative punya dimension. So if ada orang, ada student ataupun viewers yang tengah tengok ni, saya tahu dekat UIA ada satu club art dan sebagainya they have all these talented people inside there. I think that they agree as well. Sebab dalam ruang lingkup creativity ni lah yang dia ada rules but very minimal, but you can push the borders. At the same time you are safe. Sama lah dengan diri kita dan emosi kita. Bila you buat expressive art, you boleh be vulnerable in a safe environment. Sebab you yang control apa benda yang you lukis kat situ. You yang, and then kalau dia punya drawing tu terlepas ke, orang tangkap gambar ke, people can interpret in any ways, but it doesn't mean it's true. Sebab yang betul-betul faham dan tahu makna sebenar lukisan tu adalah you sendiri. Sebab tu ada satu yang pernah viral baru-baru, dah lama lah, a few years back kot. Yang lukisan pisang tak silap saya. Dekat international punya art gallery ada lukisan pisang. Biasa je. Sebab tu kadang-kadang kita tengok drawing-drawing yang mahal-mahal abstract tu, kita macam lukisan garis je, apa yang mahalnya lukisan ni. Itu adalah the meaning behind it. Macam itulah. Okay, now seterusnya. Kalau ada soalan boleh prepare-preparekan soalan tu. Okay, so ini yang saya dah cover tadi, saya just ulang balik. So the benefits is a lot actually. Tapi antara yang significant yang biasanya yang kita nampak to lower the stress, definitely. Sebab you ingat expressive art comprises with multi approach. Bila you tiba-tiba kan, kadang-kadang kita ni duduk dalam bilik study boring kan. Dengar lagu duduk atas kursi, duduk atas meja pula. Dengar lagu duduk baring. Kadang-kadang tu bila dengar lagu joget je lah. Jangan, kalau you bukannya nak buat kat TikTok, tak apa, tak payah, tak semestinya nak upload. You buat, you move your body. Because not only moving your body tu bagi good sensation, but it's also, it's good for your muscle tau. Saya tak pandai menari. Awak bukan nak menari depan orang ramai pun atas stage, tak. Menari diri sendiri je. Kan? Yang penting kita rasa seronok sebab apa? Expressive art increase serotonin hormones. Itu penting. Okay? And it enhance focus, definitely. Focus because we play with colours. Kalau you main painting kan, drawing dan sebagainya, we play with colours. So warna-warna ni stimulate our brain. Different colours will stimulate differently. So banyak-banyak kan main warna. Termasuklah warna-warna dalam kehidupan ni penting tau. Saya pernah lah biasalah zaman-zaman muda remaja, zaman sekolah menengah kan. Warna kehidupan kita hitam putih je. Tapi lama-lama kita kena belajar untuk menambahkan warna dalam wardrobe kita. Sebab penting. Kalau untuk diet sekalipun, pemakanan kita, doktor pun akan cakap perbanyakkan warna dalam makanan kita. So warna ni lah warna dah. So bila warna-warna tu dalam makanan pun penting. Apatah lagi dalam kesihatan mental kita. Penting. Right? And it helps you to process your emotion, which is sometimes very difficult to process emotion through verbal. Susah sebab tak cukup perkataan. Lagi kalau kita ni bercakap dalam bahasa Melayu, tak jumpa perkataan bahasa Melayu. So UIA sekarang duk cakap pasal sejahtera. Berapa ramai yang faham sebenarnya maksud sejahtera tu apa? Susah nak explain. Okay. So and then bahagia. Dalam perkataan bahasa Melayu bahagia. Kalau bahasa Inggeris boleh jadi happiness. Boleh jadi apa lagi? Macam-macam lagi perkataan. Yang to reflect you punya bahagia. Feeling contented pun boleh jadi bahagia. So, perkataan apa yang nak guna. So sometimes using verbal is kind of very challenging to certain people. Jadi gunakan expressive art is much better to process your emotion. And finally, to increase body-mind relationship. This is very, very important. Dalam keadaan dunia sekarang yang terlalu laju dan terlalu banyak demand,
we have higher tendency to feel disconnected. Badan kita just buat because everything tu kita kena buat. Contoh, kita bangun, kita pergi kelas, online kelas. Kenapa? Padahal kita baru lepas menangis. Baru lepas menangis bergila ni. Mata sampai buka-buka apa-apa. Tapi bangun sebab apa? Kita nak pergi kelas juga. Okay, which is good lah. Betul, saya tak ajar awak untuk penting kelas. Okay, tapi kenapa pergi kelas tu? Kenapa attend juga kelas tu? Saya attend juga sebab saya memang kena attend lah. Kalau itu alasan dia, bermaksud you punya mind and body disconnected. Yes, it's the same like that responsibility. I attend class is because my responsibility. Tapi responsibility is the body punya responsibility. Your mind set tak untuk, agree tak untuk attend? You ada tak in line your mind and body tu untuk attend? Your mind pun ready, your body pun ready. Ada setengah yang kita buat because we have to do it for the sake of functioning only. Sebab tu we have depression, high functioning depression, high functioning anxiety. They still can do high functioning stuff. They still can function. Tapi lepas tu dia self-sabotage. So dia tak inline kan? Dia tak inline. Jadi kita boleh membantu untuk inlinekan dia balik dengan menggunakan expressive art therapy ni. Okay? And then it most effective for mood distress, anxiety, depression, PTSD, personal growth, not only benda-benda yang quote unquote negatif je kita guna expressive art ni. Benda-benda yang macam personal growth kan, sebab mungkin ada persoalan lah nanti tak, kalau saya tak rasa apa-apa, saya rasa okey je, boleh ke saya buat expressive art ni? Boleh buat for personal growth. Okay, grief is most important thing juga. Ramai klien saya yang saya gunakan untuk grief, nak proses, to transfer, nak cross between anger to acceptance. Grief ni sama ada losing someone, atau losing your identity, atau losing a part of you, pun consider as grief. Ada salah seorang klien saya, dia didiagnose with a very macam ni complex illness, physical illness, very complex physical illness, di mana dia punya case tu, maksudnya case sakit dia tu macam tak banyak nisbah dia boleh berlaku dalam dunia, sikit. Dan eventually satu persatu organ dia akan shutdown. Tanpa apa-apa, dia akan shutdown sendiri. Satu persatu organ dia akan shutdown. So dia akan lead to fatality lah. Tak ada chances of recovery pun. Kalau buat organ transplant ke apa ke, lepas satu akan shutdown, lepas satu lagi akan shutdown lagi. So this student kita, I rasa dia dah grad kot. Jadi kita gunakan art therapy sebab dia dah tahu the outcome. Semua doktor memang cakap there's no chance of recovery. Cuma your body, bila kita bagi ubat, itu hanya meningkatkan, macam like give you some room of delay lah. Bagi room of delay, buying some time, tapi ending dia dah nampak. So kalau dalam medical, kita consider ini sebagai under terminal disease. Dia dah terus dalam palliative care something yang memang kita tahu dah tak lama. Contoh macam tu we can't do anything much. Jadi it's very important untuk kita bawa keadaan tu daripada anger, frustration, depressed kepada acceptance, dan dia boleh continue dia punya life yang remaining sekarang ni the fullest, instead of being scared and counting days. Okay, sebab banyak research yang menunjukkan kalau kita dapat go kepada acceptance, dia sebenarnya bukanlah menyembuhkan, tapi kita rasa our life is much more fulfilled.
So kita rasa lama dan kita rasa macam semuanya bermakna. Sebab tu banyak kes-kes yang you tengok once people have accepted their condition macam terminal cancer dan sebagainya, they can live longer in the sense that it is more meaningful. Okay, so klien saya tu bila kita buat dengan dia daripada awal, of course lah sadness, fear semua ada sampai ke 10 session tu, the 10th session, the diagnosis still remain the same, doctor still remain the same, tapi apa yang berbeza adalah dia cakap dengan saya, selepas tamat session saya minta buat reflection kan, saya rasa saya dah accept condition saya and I am responding well to my medication now. Nampak? Bila dia tak accept, dia ada fear, dia ada macam-macam psychological factors yang menyebabkan badan dia sendiri reject ubat. So setiap kali dia makan memang dia muntah, setiap kali makan ubat memang dia macam ni. So badan dia tak nak accept ubat tu sebab dia takut. So once kita bantu untuk dia transfer kepada tadi semua tu kepada acceptance, now badan dia slowly responding well kepada medication and dia rasa more contented. Bila more contented, dia appreciate more dan dia tak fikir dah. Dia bukan lagi counting days. Dah apa yang kita nak buat? Apa lagi yang nak kena fulfill? So ini adalah salah satu cara. Maksudnya kita tahu the outcome. Kita tak boleh ubah mungkin. Kuasa Allah boleh ubah tapi kita usaha. So salah satu cara untuk usaha adalah by mitigating our feeling. When we feel a bit better, kita akan in a way banyak sangat research for terminal disease, when people feel better, they are responding better. Itu saja. Okay. So salah satu cara dengan menggunakan ni. Alright, so moving forward. Next, ada apa? Okay, now I think this is second last slide. Right. So kalau you nak tanya, macam mana kalau saya nak start buat kan? Saya nak start lah expressive art therapy ni ataupun saya nak start buat sendiri sebab saya memang dah suka paint, so saya memang nak paint sendiri. Okay. Number one, you need to keep an open mind for the experience. Kena betul-betul open because berbeza method, berbeza senses yang dia akan trigger tau. Kenapa? Apa benda yang beza? Right. Dan kedua, contoh, you nak try dance therapy. Kan, you nak try dance. You tak pandai pun menari. Tapi you nak try. You akan rasa awkward. Permulaan tu you tak rasa seronok pun, you rasa awkward je. Apa benda lah benda ni, apa semua kan. Tapi ingat, objektif you. Sebab tu kita start awal tadi, ada satu set yang awalan tu, by a selective goal. Mesti ada goal tertentu. Kenapa you nak buat benda tu? So itu yang membezakan art terapi ataupun art as therapy. Dia ada goal dia. Okay, ada goal. So goal dia kalau kata you nak release stress hari tu, okay lah. You nak pilih apa? You nak pilih drawing. So you pilih drawing. Ambil je. You ambil, kalau you tak ada apa, you doodle je. Ambil je pen. All you need is pen and paper. You doodle je apa benda yang you nak buat. Yang penting you nak keluarkan semua yang serabut dalam kepala you. Be it kalau you just nak scribble je, you tak tahu pun. You just pusing. You terjejak macam ni. Tak ada apa pun. Tak ada apa. Tapi semasa you buat, you transfer all the negative thoughts and benda yang musukkan kepala you tu dekat kertas. This is one way to train our mind supaya benda yang serabut jangan tinggal kat dalam ni. Bawa keluar. This is like dumping your thoughts. Cuma bukan dalam tulisan, dalam bentuk contengan. Biasa kan kalau kita ada idea dumping your ideas kan. Kita tulis idea banyak. Penat. So bayangkan kalau kita sejenis orang yang overthink. Lepas tu nak kena tulis semua benda yang kita overthink. Waktu kita overthink tu pun kita overthink lagi. Betul ke aku tulis ni kan, nanti kan kalau setelah aku baca kan tak betul pula. Waktu tulis tu pun overthink. Bayang tak macam mana penat dia. This is not a joke walaupun saya senyum tapi kesian. So
dump your thoughts. Macam ni je pun tak apa, it's okay. Inilah you punya diary. Hari ni berapa hari bulan? 26. 26 hari bulan 12. Tulis bawah tu. Stress. Dah. Lepas tu buat esoknya, kalau ada rasa lagi, buat lagi. Benda simple. Ini tak perlu beli diary ada kunci-kunci dia, tak ada. Tak perlu. Letak je macam ni. Buta-buta je atas meja. Orang pun tak tahu. Apa benda yang kau fikir ni. Macam tu. Orang tak tahu. Okay. Tapi you need to be open mind. Alright. And then let your emotions or feeling lead. Okay. Sebab this might not make sense. Tapi apa yang lead dia tadi? Perasaan marah atau perasaan serabut. Kan? That feeling leads your body, which is pen ni, tangan dan pen, untuk buat contengan ni. So you membenarkan feeling yang take over. Bukannya prefrontal cortex, you punya rational tak. Right? And then do not judge the artwork or competency level. Macam saya cakap awalan tadi, jangan judge, jangan compare. Right? Kalau you rasa you dah start drawing, lepas tu drawing you tak siap, lepas tu you tak ada mood nak sambung drawing tu, it's okay. Tak ada siapa nak marah. You start je baru. It's okay. Right? And do not interpret without trained supervision. Jangan interpret. Jangan nak rasa macam tengok kawan punya drawing kat, oh dia ni kan, dah roommate pula dua-dua malam ni ada attend kelas pula, attend webinar ni. Lepas tu pula roommate dah start buat, dia pula tengok, drawing kau ni apa ni, you start pula interpret kawan you punya drawing. Elakkan. Kadang student saya takut juga ataupun klien-klien saya takut macam, tak nak lah nanti kalau saya buat, sister boleh baca saya. Sister boleh kita boleh baca dia kan, boleh read kan. Tak. Walaupun ada setengah general rules in art yang kita macam boleh observe, tapi kita tak buat. I tak nak pun meneka-neka apa dalam kepala you. I tak nak pun untuk bersangka-sangka. Benda ni macam ni. Oh, benda ni macam ni ke? Macam ni ke? Oh itu bahaya. Okay, sangat-sangat bahaya kalau kita ada assumption terhadap drawing-drawing orang. Okay, alright. So I think that is all that I have. Betul tak? Last is the CCSE punya slide kan? Okay, tak apa, patah balik. Saya masuk dulu ini. Alright, so dah habis untuk I punya slide. Okay, adakah kita nak buat Q&A dulu atau kita nak buat activity dulu? Aktiviti I je lah seorang buat demonstrate kan. Kita teruskan dengan aktiviti dulu. InsyaAllah. Okay. Alright. Okay. I'm not sure if you guys can see. I try. Oh, apa? Sana. Okay. So, tak apa. Besar tadi. Alright, so aktiviti yang I nak bagi contoh ni simple je. Sangat-sangat simple. So, kalau you ada watercolor ni beli kat DIY je. Beli kat DIY, lepas tu brushes ni belilah dekat kedai RM2, tak apa. Permulaan ni tak payah beli mahal-mahal. Kan kita bukan nak jadi Picasso. Ingat objektif kita nak release stress. Kita nak keluarkan apa benda perasaan ataupun pemikiran yang mengganggu kita tu. Kita nak keluarkan tu je. Right? Jadi jangan gaduh nak beli acrylic paint ke, oil paint ke, jangan gaduh benda tu. Benda tu mahal, tak payah beli. Tapi kalau you nak serius, dan belilah. Okay? Jangan pula cakap I tak galakkan you beli. Alright. Now, I ambil colour hijau apple. Okay. So kalau you beli watercolor yang ni, belilah yang berapa pieces ni? 18. Bolehlah besar, 18. So you ada different colour. So the theory is that the more colours you have,
the better. Sebab colours ni ibarat perkataan yang kita ada, wording yang kita ada. Tahu? Kalau sikit, kita akan restricted unless you suka main eksperimen campur-campur warna. Okay. Tapi kalau you jenis tak suka campur-campur warna atau tak reti campur-campur warna, jadi saya galakkan untuk beli yang banyak-banyak terus. Supaya you have different variety of colours. Okay. No, cari je, tak apalah. Ini demonstration sahaja ya. Jadi kertas ni pun, drawing block ni pun I potong. Right. So this demonstration is for if you feel stress then you nak combine art therapy dengan breathing, therapeutic breathing technique. Okay, breathing technique tahu? Tahu ke? Tak tahu. Okay, Hadirah tak tahu. Yang lain-lain tahu? Tak tahu. Okay. Tengok sikit, tahu ke tak deep breathing ni? Tak tahu. Tak tahu. Okay. Alright. So kalau macam tu kita buat deep breathing dululah. Alright. Deep breathing ada banyak. Tapi yang paling betul ataupun mudah lah untuk you buat, kita buat 4-3-4. 4 inhale, 3 pause, 4 exhale. Right? Tapi masa you inhale, you make sure that perut you yang expand, bukan your chest. Okay, so ambil 2 tangan, satu tangan ni kat bawah kat perut, satu lagi dekat your chest. Okay, so kita try tarik nafas dulu. Bila tarik nafas, perut expand. So gradually from your stomach, then your chest expand. Bukannya tarik nafas, awal-awal tu chest yang expand dulu. Tak, make sure your stomach expand first. Okay, boleh try? Boleh sandar kalau nak selesa. Alright, okay, kita try Okay, focus on your breathing. Inhale, 1, 2, 3, 4. Pause, pause, pause. Exhale, 4, 3, 2, 1. Of course dia akan lambat sikit sebab masuk saya punya instruction kan. Jangan bila you buat sendiri tahulah. Macam okay, buat macam tu, itu demo je lah, you boleh buat sendiri. But make sure the stomach expand first before the chest. Ramai orang salah. Macam mana tahu buat deep breathing? Tahu. Macam mana buat deep breathing? Tarik jalan nafas. Macam tu. Salah Bila you tarik nafas, lagi-lagi orang yang ada tendency for anxiety attack and panic attack, so kita duk cakap ni buat deep breathing. Tapi sebenarnya teknik salah. Bila you deep breathing menggunakan chest yang expand, oksigen tak full masuk. Dia shortcut je. Bila your stomach yang expand, so you punya tulang rusuk tu turun ke bawah. Okay, so more airflow. Airflow boleh banyak and then oksigen lebih banyak masuk, sebab tu kita panggil dia sebagai deep breathing. Okay, more airflow, more oxygen, then more blood akan pump back to your brain. Itu dia punya implikasi. Tapi kalau you terus daripada sini, sebab tu bila kita anxious, kita start notice kita ada short breath. Kita akan macam semuanya dekat chest je. Tak ada sampai perut. Itu tak sihat Even kadang-kadang kalau you tak stress tapi you perasan breathing you separuh je, try untuk betulkan balik. Sebab orang yang ada asma macam saya, bila kita practice betul-betul deep breathing, masa awal-awal dulu saya practice deep breathing, dia akan rasa sakit sikit dekat paru-paru sebab paru-paru terkejut, tiba-tiba banyak airflow. Sebab selama ni breathing teknik salah. Okay. Now, so coming back to this, we want to couple this with deep breathing. So untuk deep breathing yang ni, you tak boleh buat 4-3-4 lah. Sekejap sangat. Mungkin you boleh buat 7-4-7. Boleh buat macam tu. Tarik nafas panjang sikit, pause. Okay. Now, saya akan guna 2 types of brush. Tapi satu warna je. 2 type of brush. Brush yang ni kecil, nampak tak? Okay. Dah macam ni lah. Apa? Makeup. Dengan satu lagi brush macam ni. Okay. 2 brush.
So kita akan pergi kepada brush yang kecil. Ingat, point dia adalah to release stress. Release stress. Okay, yang benda paling senang, kalau you boleh buat, you kena buat penuh ni tau. Satu besar ni. Tapi I sebab demonstrate je, so I buat potong dua. Okay. So you dah ambil brush tu. So you just stroke je daripada atas sampai bawah. With your deep breathing. Salah, sekejap. Bukan salah. Tak stabil. Kita nak buat atas. Sekejap bagi I buat betul-betul dulu. Dah I tunjuk kat you. So while you doing this, you focus on your breathing. Okay, contoh dah habis. Now, nampak? I mula daripada atas, with one stroke, I sampai bawah. Kalau boleh lah, with one stroke sampai bawah. Colour tak perlu pekat pun, sebab tu banyak air pun is okay. You buat from one stroke daripada atas terus sampai bawah dengan satu cycle nafas ataupun dua cycle nafas deep breathing tadi. Kalau you buat 7-4-7 kan sempat lah sampai. Tapi kalau you buat satu paper panjang tadi tu, drawing block, the full size of drawing block, janganlah buat satu nafas, pingsan. Buatlah beberapa cycle nafas. But while you are doing this, masa tengah stroke ke bawah tu, focus on your deep breathing. Feel the sensations of you punya breathing. Okay. Now I guna brush yang kedua. Brush yang kedua besar. So besar. Sama je. Point dia sama. Tapi dia tak nampak sangat lah. Sebab cair sangat. Okay. Nampak tak? Beza kan? Right. Dia punya teknik sama. You stroke daripada atas sampai bawah. Lepas tu you fokus kepada breathing you. Tapi kalau you guna brush kecil, I galakkan guna brush kecil bila you betul-betul rasa macam very intense. Sebab apa? You akan ambil lebih banyak masa to cover the area. So when you feel more intense, you perlu lebih banyak masa untuk keluarkan dia. Jadi guna brush kecil. Tapi kalau you rasa macam stress tu yang biasa-biasa, you just want to let it out je supaya dia tidak berkumpul terlalu banyak, guna brush yang size besar. I tak ada size medium, I terus size besar macam ni. Kalau ada size medium, guna size medium. It depends. Because when we start this, kita dah bagi komitmen dekat diri kita. Bila I buat tadi, okay, komitmen I adalah untuk habiskan satu page ni. When I start that. So, bila you berada dalam keadaan intense dan you tahu you kena habiskan, but at the same time you want to feel the therapeutic sense, guna brush kecil. Jadi secara tak langsung diri awak akan memaksa diri awak sendiri untuk habiskan dan buat self-care. This is self-care. Dia paksa, kan? Paksa dan rela lah. Kena buat. So kalau you rasa biasa-biasa je, guna brush besar, cepat sikit habis. Sebab tak intense. So simple teknik, kaedah yang sama, dua brush berbeza je. Tapi ada dua significant reason yang berlainan. Itulah the beauty of expressive art therapy. Yang ni baru drawing saja, baru art saja. Belum yang lain-lain kita buat clay therapy, belum yang lain-lain. So this is the beauty of it. Satu benda tapi ada banyak kaedah yang berbeza. So if you buy this and you have this mint colour, yellow green colour, untuk stres digalakkan guna yang ni. Sebab warna dia bagi, dia stimulate you punya supaya kurang stres sikit. Right, itu dah masuk pada colour terapi dah pula. Ada banyak colour spektrum. I bagi yang tu je lah dulu. Okay.
So itu sahaja demonstrasi daripada saya. And then the final slide would be, mana nak cari kami? Carilah di level 2 Muhammad Abdul Rauf Building. Kalau nak tanya kat mana, sebelah stat. Ataupun kat mana lagi, atas finance. Okay. And then boleh ke kita terus book untuk bilik EA? Tak boleh jawapan dia. Jawapan dia kena book counselling session via iMaklum macam biasa. You go iMaklum, find e-counselling, find your counsellors, and then you have to fill up a screening form. Dekat situ ada bahagian remarks. So tulis kat situ. So there is high chances for first session kita buat history taking dulu. Kita tak terus-terus pergi EA room. Kita buat history taking, kita tanya dulu, kita dapatkan konteks dulu. Baru okay, I bagi you a specified. Okay, tapi lepas tu kita akan remain. Biasanya lah follow up session second dan seterusnya tu kalau dah start buat creative intervention all the way sampai habis. Okay, session dalam, kalau siapa-siapa yang tak pernah lagi tengok dekat iMaklum tu, session boleh booking Isnin sampai Jumaat bermula jam 9 pagi. The last session 3.30 sampai 4.30 pada session. So satu hari ada dalam 5 session. So walaupun study sem break ke, dah cuti sem ke, kami tetap bekerja, masih boleh datang. You guys yang cuti, kami tak cuti. Alright, itu saja, habis. Saya nak tunjuk video sikit boleh? Boleh. Silakan. Video office kita orang lah sikit sekejap. Ada. Okay ada. Sekejap Sabar. Dengar ke lagu? Dengar. Dia saya daripada IG saya. So dia punya reel lah, reel yang tak apa nak jadi. Tapi terima je lah. Okay, nampak ke? Nampak? Nampak. So mana yang tak kenal, ini adalah depan office kita orang. Our office ada 2 sides, ada counselling side and career side. Dia berdepan-depan. Okay, so this is the main office, counselling punya. Bilik session semua kat dalam ni. This is our lounge depan. Semua yang punya terapi semua ada kat dalam ni. Semua staff CCSC kat sini. I nak tunjuk you ni. So this is our expressive art therapy. Okay lah. Itu je lah sekadar perkongsian reel yang tak apa nak jadi. Macam tu. Okay. So itu dia expressive art therapy room kami. Cuma you tak nampak bahagian drawer kat sebelah sana. Dan kat drawer sana tu all the drawing art semua kat situ lah. So yang the wall yang you nampak tu is actually open for any doodling. So kalau klien datang nak doodle on the wall, boleh. Kita sediakan kapur. So you just doodle on the wall. It's okay. That kita panggil sebagai expressive wall. Memang kita cat guna chalkboard punya pen. So no worries. Okay, itu saja. Dengan dah tunjuk video tu habis perkongsian daripada saya. So I open to any questions. Baiklah, terima kasih Sister Mastura atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Jadi kita ada belajar ya. Kita belajar banyak benda hari ni. Cara kita nak express kita punya stress. Cara kita buat deep breathing by painting. Dan banyak lagi lah. Dan menarik ya tengok CCSC punya room tadi. Okey, baiklah, sekarang kita akan beralih ke sesi Q&A. Jadi bagi sesiapa yang ada soalan boleh buka mic dan bertanya terus kepada Sister Mastura ataupun boleh ajukan soalan di ruangan chat box. Jadi 3 soalan pertama sahaja yang akan kita cuba jawab memandangkan masa amat menceburui kita ya. Kita dah lebih masa dah sebenarnya. Tapi tak apa, demi meraihkan semua peserta yang hadir bersama kita malam ni, jadi kita bacakan 3 soalan insyaAllah. Jadi sebelum tu jangan lupa isikan attendance form yang telah disediakan di ruangan chat box.
Baiklah, saya akan bacakan soalan yang pertama. Okey, dah cukup 3 ya. Okey. Jadi soalan lain insyaAllah boleh juga tanyakan di sini. Kami akan forward kepada sistem Mastura dan jawapan akan diberikan dalam grup participants insyaAllah. Okey, jadi soalan yang pertama daripada Sister Asma Atirah Jalaluddin. Saya ada soalan, apakah jenis atau ciri-ciri muzik dan drama yang boleh dijadikan terapi dalam seni ataupun seni art? Jadi saya minta sistem Mastura untuk jawab dululah soalan pertama kita. Okay, baik. So kalau nak jawab daripada technicalities of music and dramas, itu bukan area saya. Sebab technicalities in terms of the melody and stuff, dia ada beberapa. Sebab tu Hafiz Hamidun dia pernah keluar zikir terapi. Berbeza album zikir terapi dia dengan artis-artis nasyid lain buat zikir punya album lain. Sebab dia memang specialize dalam note-note tertentu untuk bagi you the soothing punya vibe. Dia memang ada, dia memang buat study tu. Sebab tu zikir terapi 1 dan 2 dia hits differently. Okay. Itu in terms of technicality. Saya tak boleh jawab yang tu. Cuma kalau nak gunakan music ataupun movie sebagai kita punya self therapy yang kita tak ada background knowledge in terms of technicalities, saya selalu suggest you kena ada music diet atau movie diet you sendiri. So macam ni, kalau music diet, kita ada different playlist kan. Playlist waktu tengah fresh tertongging, playlist waktu tengah rasa macam nak rock kapak, playlist rasa macam baru dihidupkan semula, I'm a survivor dan sebagainya. Nah, contoh kita ada different set of playlist, okay. Kalau tak ada, saya cadangkan adakan dulu, wujudkan playlist dulu, right. Kalau dah ada playlist, ingat, bila kita down, biasa kita dengar, kalau kau sedih jangan dengar lagu sedih, nanti jadi lagi sedih. Okay. There is a half true of that. Half true. You tak boleh dengar, bila you sedih, you tak boleh dengar lagu sedih berpanjangan. Itu tak boleh. Tapi kalau you rasa sedih and then for a few, maybe 1-2 hari, you nak layan lagu sedih, is okay. Tapi selepas daripada tu, you punya playlist mesti started to change. Dia ada transition. Daripada yang betul-betul deep melancholic macam Lana Del Rey kind of lagu, Billie Eilish punya lagu tu kan, that kind of deep punya level, slowly kena transition kepada satu yang lebih upbeat. Kena transition. Sama juga dengan movie. Kalau movie you tengah sedih kan, you nak layan lagu memang, ataupun movie yang K-drama betul-betul nangis kau-kau tu kan, jangan habiskan satu season. Jangan habiskan satu season. Pilih. Lepas tu transitionkan dengan movie ataupun season-season, series-series yang lebih uplift you punya mood. Itu kalau you nak buat sendiri tau. You tak ada siapa-siapa dengan you. Ini kita nama self-care. Sebab you tahu, dia secara indirectly, ingat multimodal, multi-senses akan be activated. First, kenapa bila kita sedih, kita dengar lagu sedih? Sebab kita validate our feeling. Kita mesti validate. Kita tengah sedih, dek, takkanlah nak dengar lagu tiba-tiba meriah-meriah kan? Tak boleh. So you have to validate. I feel sad, so I listen to sad song. But you tahu, you nak go up. Graph tu nak go up. Jadi kena slowly transition. So playlist kena ada pelbagai. Jangan satu je playlist tu memang dark, emo dan sebagainya. Itulah you dengar daripada awal sampai habis. It's not that healthy. Sebab dia hanya akan trigger the same part of the feeling, which is sadness, melancholic sahaja. Dia tak ada trigger yang lain. Okay, that is yang I boleh bantu you. Adakan music diet and movie diet. Okay, baiklah, maksudnya kita kena ada playlist kita sendirilah. Mood sedih kita dengar yang ni dulu. Mood kita marah mungkin dengar playlist yang ni. Okay, jadi soalan yang seterusnya daripada Sister Nur Iliana Izzati. Sister Nur Iliana curious, what if masa drawing klien sendiri tak faham apa dia tulis? How you process atau interpret that? Okay, sebab tu konteks tu penting. Bila kita start untuk buat drawing,
drawing is something very abstract and you want to bring the unconscious, subconscious to the conscious level. Ini orang-orang Freudian tahulah apa benda kan, subconscious, conscious dan sebagainya. Maksudnya kita nak keluarkan benda yang you cuba nak tekan. You cuba nak suppress, kita nak keluarkan. So sometimes klien sendiri pun tak tahu apa benda yang dia keluarkan. Tapi bila kita explore, that this come the therapies with the skill to explore and process. Okay, bila kita dapat konteks, baru kita faham. Dia akan jadi macam sesi counselling yang naratif tadi tu, cuma sekarang kita dah ada visual aid. Bila kita tanya dia soalan-soalan yang berkaitan dengan isu dia sebenar, so kat situ baru kita explore. And then it's okay for us untuk tanya, okay, contohlah I bagi you, dia lukis dia ada lukis pokok, tiba-tiba kat atas pokok tu ada ikan. Tak logik kan, atas pokok ada ikan. So mungkin kita akan tanya, apa yang dia rasa symbolizes, ikan tu symbolize kepada apa? Apa yang, so questions that lead kepada dia sendiri akan proses bersama-sama dengan kita sampai dapat what we call as insight ataupun celik akal. Sebab dia mungkin, contoh I bagi you orang yang memang ada trauma yang sangat berat bertahun-tahun. Contoh masa dia kecil dia pernah kena molest dengan ayah dia. Okay. Masa dia membesar, sampai dia besar, dia tak percaya benda tu berlaku. Sebab it's impossible ayah dia buat. Impossible. Ayah dia sangat baik kat depan semua. Tapi dia tahu, badan dia tahu yang dia pernah kena molest. Dia ada rasa sensation tu. Ingat, memory is not only here. Memory is all over our body. Right? Cuma dia tak tahu. So bila dia lukis, kadang-kadang dia lukis benda-benda yang waktu dia sekarang ni dia rasa tak signifikan. Tapi bila kita explore guna soalan-soalan questioning skills tu kena penting kat situ, baru dia dapat dia sendiri bagi confirmation, ya betul. Jadi sebenarnya apa yang sama dia rasa badan dia tu is actually benda tu berlaku. Cuma tak boleh nak proofkan sebab dia kecil. Itu ada kes-kes benda macam tu berlaku. So kita kena bantu further lah. Usually that is how I will process and interpret. Interpret bersama-sama dengan klien. Process is by dia punya questioning skill tu kena power sikit lah kat situ. Baiklah, jadinya questioning skills dan ada beberapa cara lah yang sistem Masturah telah pun kongsikan sebentar tadi. Jadi soalan yang terakhir pada malam ini, as a counselling student, how can I specialize in art therapy? Do I have to join any trainings or workshops, or do I need a master's degree etc. in art psychotherapist? Daripada Sister Nurul Husna Zaharuddin. Okay, Husna. So both with is possible, right? Cuma dekat Malaysia ni master degree in art psychotherapist kita tak ada lagi so far. But we have a lot of workshops conducted by trainers credited by the overseas punya bodies lah. So you boleh join. Jadi you kiranya you dah dapat you punya degree as a counsellor, lepas tu dah dapat license sebagai counsellor, so you top up with the specialized training je lah. Lepas tu you boleh buat. Ataupun nanti you nak sambung master, you buat thesis you, PhD you dalam art therapy, but then supervisor you mestilah licensed or certified in art therapy. Baru dia boleh buat. Dia tak boleh simply siapa-siapa sahaja lecturer untuk you ambil dan you propose tajuk tu. Because that will not be ni lah accredited jugalah. Itu dia. Kalau you nak ambil overseas banyak je, tak terapi. Okay, jadinya both ways is kata diterima lah, dia boleh pakai mana-mana je. Okay, baiklah. Jadi harapnya jawapan daripada sistem Masturah menjawablah semua soalan-soalan penyoal kita pada hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada sistem Masturah atas jawapan dan perkongsian ilmu sebentar tadi. Semoga ilmu yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada semua, insyaAllah. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi kita pada malam ini, kita akan adakan sesi fotografi. Jadi para peserta yang tiada masalah internet sangat dialu-alukan untuk membuka kamera. Jadi saya minta pihak Papro untuk tampil handle fotografi session.
Persilakan. Dah ke? Betul. Belum. Okay. Kira tau. Sekejap ya. Kita tunggu kawan-kawan yang lain buka kamera dulu. Jom buka kamera. Dah berapa? Baru sikit ni. Nah, itu kan background I balik. So kalau tak tadi terganggu dengan paper kail putih. Betul. Tak nampak nanti pin tu. Okey. Okey, pihak Papro boleh tolong kirakan? Okey, 1, 2, 3. Okay, senyum semua. 1, 2, 3, senyum. 1, 2, 3. Okay, freestyle satu. 1, 2, 3, senyum. Okay, last. 1, 2, 3. Okay, done. Okey, terima kasih pihak Papro. Jadi thank you semua. Sebelum bersurai, para peserta diingatkan sekali lagi untuk mengisi attendance form yang telah disediakan di dalam ruangan chat box. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih, kifarah dan surah Al-As. Terima kasih semua. Jumpa di series yang akan datang. Okay, terima kasih semua. Bye. Good night. Assalamualaikum. Surah